Dan terima kasih Ustaz atas segala ilmu-ilmu yang Ustaz telah manfaatkan kepada kita semua Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kami sebenarnya on the way. Mungkin tak dapatlah nak dengar seluruhnya hari ni Ustaz punya majlis ni. Sebab kami on the way nak ke rumah anak yatim ni. Jadi nanti kita akan dengar recording sajalah ya. Terima kasih banyak Ustaz atas doa-doa sekali lagi Ustaz. Baik. Boleh insya-Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz dan semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam majlis ilmu. Kita akan membicarakan tentang tajuk kelebihan dan keutamaan ikhlas dalam kita beramal, dalam kita melakukan kebaikan. Nota telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah nota yang diminta pada minggu lepas cerita tentang kelebihan sedekah yang terbaik. InsyaAllah nanti saya akan masukkan dalam minggu ini. Mohon diberikan ruang kepada saya untuk mengemas kini nota. Baik, pada pagi ini seperti yang kita maklumkan, kita akan membincangkan tentang kelebihan dan keutamaan ikhlas. Tajuk kita kelebihan amal, fadail a'mal. Maka antara amal yang boleh kita lakukan adalah amal yang ada di dalam hati. Kalau kita belajar pada minggu lepas dan 2 minggu lepas, kita mengetahui bahawa cara nak melakukan amal ada kalanya dengan kita mengeluarkan wang. Ada amal dilakukan berkaitan dengan harta benda. Ada amal yang boleh kita lakukan dengan lidah kita. Ada amal yang kita boleh lakukan dalam bentuk anggota tubuh badan kita. Ada amal yang kita boleh lakukan melalui hati kita. Maksudnya nak buat amal ni daripada hati kita pun kita sudah boleh melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal hati ini yang utama adalah kita kena masukkan, kita kena letakkan di dalam hati kita ini sifat yang terpuji, iaitu ikhlas. Untuk tajuk ikhlas pada pagi ini, saya akan kongsikan 2 hadis daripada Nabi SAW. Hadis yang pertama, hadis ini sebenarnya ada di dalam kitab Riyadhus Salihin sebenarnya. Kalau sesiapa yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin, dia boleh cari hadis pertama pada bab yang kedua. Kita sedia maklum pada minggu lepas, kita pada minggu sebelum ini, kita telah diwar-warkan tentang sambutan Maulidur Rasul. Mengingati akan kelahiran junjungan besar Nabi SAW. Ada macam-macam cara untuk kita lakukan membuktikan cinta kita kepada Nabi. Maka cara yang kita nak lakukan amal tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan kita membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi on the way kita belajar ni juga, selain kita menunjukkan cinta kita kepada Rasul sebab kita suka dengar Rasul cakap, kita suka baca apa yang Rasul katakan. Jadi kita akan nukilkan 2 hadis pada pagi ini berkaitan dengan tajuk kelebihan dan keutamaan ikhlas. Hadis pertama yang merujuk kepada hadis yang berbentuk kita panggil dia dalam bentuk kelebihan ikhlas, tapi pada hadis kedua dia kelebihan ikhlas juga. Cuma bentuk hadis itu
adalah dalam bentuk yang memberi ancaman kepada kita kalau kita tak ikhlas. Tapi dia kaitan dengan kelebihan ikhlas. Baik, kita tengok pada hadis yang pertama. Okey, hadis pertama ni, saya terus pergi kepada terjemahan hadis ya. Okey, kalau tuan-tuan dapatkan nota, ada pada muka surat yang kedua. Okey, nota ni semua sekali tak silap saya ada lebih kurang dalam 10 ada 10 halaman bercetak. Okey, ada 10 muka surat, nota dalam bentuk Word. Okey, moga-moga kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak pada pagi ini. Baik, hadis pertama ni ianya datang daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis pertama ni adalah hadis yang datangnya daripada anak lelaki Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Okey, ataupun kadang-kadang sering dipanggil Ibnu Umar. Kadang-kadang disebut namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya Abdullah bin Umar dia dengar sendiri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi cerita. Sebab hadis pertama ni dia sebenarnya adalah cerita benar yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu masa dahulu ada 3 orang lelaki. Okey, sebelum tu tuan-tuan jelas tak suara saya? Jelas, suara Ustaz. saya Jelas, kan? Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jelas. Okey, kalau tuan-tuan dan puan merujuk kepada Zoom, nota yang saya paparkan ni boleh nampak tak? Jelas tak? Boleh Perlu nampak, saya Ustaz. besarkan Jelas. lagi? Okey, kalau begitu alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, ada 3 orang lelaki. Okey, nama dia tak tahulah. Adakah 3 orang lelaki ni zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi. Nabi cerita pada kita. Ada 3 orang lelaki. Dia berjalan-berjalan sehinggalah mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Dalam riwayat hadis lain, berlakunya hujan. Hujan turun, maka mereka cari tempat untuk mereka berteduh. Kalau baca hadis ni, mereka memang tak ada tempat mana nak singgah, mereka pergi mencari gua. Kalau sekarang kita nak musafir jauh, kita boleh cari hotel, kita boleh cari rumah-rumah tumpangan, kan, kita boleh cari homestay, kita ada tempat perhentian, mungkin kita ada RNR. Zaman dulu tak ada. Jadi kalau mereka nak mencari perlindungan, mereka nak berehat, tusunya seperti hujan, maka mereka akan bermalam di sebuah gua. Okey, Nabi kata 3 lelaki ni. Okey, ketika mereka masuk ke dalam gua tu, tiba-tiba pintu gua tersebut telah tertutup disebabkan ada satu batu yang besar telah jatuh daripada atas pintu gua tersebut. Okey, ini bermakna apa? Ini bermakna ketiga-tiga lelaki ni mereka sudah tidak ada jalan nak keluar daripada gua ini. Mereka SMS, handphone tak ada waktu tu. Mereka nak guna apa? Kalau mereka nak jampi macam cerita Doremi tu, cerita Piramli tu, nyanyi seng mata kerja tu kan. Tu zaman penyamun tu, itu cerita-cerita saja kan. Mereka tak tahu macam mana mereka nak keluar ni. Okey, tuan-tuan, cerita ni Masya Allah, dia boleh jadi study case untuk diri kita. Kalau kita ada masalah,
Kan, kalau kita berada dalam kesulitan, ambil manfaat daripada hadis ni. Jadi 3 lelaki ni dia mengalami kesulitan apa? Mereka tidak boleh keluar daripada gua tersebut. Makanan tak ada. Macam mana mereka nak keluar pada gua tersebut? Sebab waktu mereka masuk itu ada pintu. Ada ruang nak masuk, tapi mereka nak keluar tak boleh. Sebab apa? Sebab batu besar telah jatuh daripada atas, tutup pintu gua tu. So macam mana mereka nak keluar? Maka tengok pada baris yang kelima tu. Maka saya tunjukkan guna pointer. Okey, siapa yang sempat print nota ni dia boleh printkan. Okey, maka berkatalah mereka. Maksudnya ketiga-tiga lelaki ni, mereka ni cari jalan. Apa solusinya nak keluar daripada masalah? Tuan-tuan, walaupun cerita ni mereka terkurung di dalam gua, kita boleh ambil hadis ni, tampal, letakkan hadis ni dalam hidup kita. Kalau kita ada masalah, kan, kita tak jumpa jalan nak keluar, kita dah buntu dan sebagainya, dalam hadis ni ada solusi dia. Sekejap lagi kita akan belajar. Dekat hujung sekali, kita akan sebutkan solusi dia. Okey, lelaki ni, mereka bincang. Macam mana kita nak keluar? Maka pun mereka kata, sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan. Tiga-tiga lelaki ni mereka bincang. Dia kata kita memang tak boleh keluar dari gua ni. Tak ada jalan lain dia kata keluar pada gua ni, melainkan kalau Allah Ta'ala yang tolonglah. Itu sudah pastilah. Tapi macam mana nak minta Allah Ta'ala tolong ni? Maka mereka telah mengusulkan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah tu bukan doa yang sekadar doa, ya Allah, tolonglah gerakkan batu tu kan, kami nak keluar. Tak. Dalam doa tu, mereka cerita kepada Allah amal-amal soleh yang pernah mereka buat. Kita, kalau belajar tentang doa, biasanya kan kita terus doa kan. Minta terus. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, berilah rahmat kepada kami. Ya Allah, kan. Ataupun kita kata, Ya Allah, permudahkanlah urusan kami, sekian-sekian kan. Itu kita doa memang sangat digalakkan. InsyaAllah nanti kita akan buat tajuk khas tentang kelebihan doa. Kelebihan berdoa. Berdoa tu satu amal. Banyak amal kita boleh buat. InsyaAllah. Itu tajuk yang khas pasal kelebihan doa. Jadi macam mana mereka, tuan faham tak maksudnya? Maksudnya lelaki tiga ni, mereka doa pada Allah, tapi dalam doa tu, mereka cerita apa yang mereka pernah buat sepanjang mereka hidup. Mereka doa pada Allah, tapi mereka cerita dalam doa tu apa amal kebaikan yang pernah mereka buat. Jadi kalau kita pun ada masalah, kan, kita dalam kesulitan, kita buntu dah ni, macam mana nak buat? Kan? Dalam apa pun bentuk yang kita nak, kita boleh letakkan dalam doa tu cerita amal-amal soleh yang pernah kita buat. Ini dia panggil teknik berdoa. Satu cara yang diajar oleh Nabi dalam hadis. Okey, nanti dekat penghujungnya kita akan dapat jawapan dengan lebih lengkap lagi. Okey, kan ada 3 orang. Okey, maka dimulakan dengan orang yang pertama. Maka salah seorang daripada mereka berkata. Daripada 3 orang tu, orang yang pertama ni Nabi cerita. Macam mana Nabi boleh cerita kan? Kisah terdahulu. Sebab Nabi Muhammad SAW tu kan Rasul. Kan? Allah Ta'ala cerita kisah dulu. Kadang-kadang orang baca Quran, dia jumpa kisah-kisah dalam Quran. Tetapi dalam hadis ada juga kisah-kisah benar di dalam hadis. Tapi hadis-hadis yang statusnya itu status yang boleh diterima pakailah. Bukan hadis-hadis palsu dan sebagainya.
Okey, orang yang pertama ni dia berdoa pada Allah. Dia doa. Dia kata, ya Allah, dia kata, dulu dia doa ni sebelum dia minta sesuatu tu, dia cerita dalam doa tu dia pernah buat apa. Maka dia kata, ya Allah, dulu aku mempunyai ayah dan aku mempunyai ibu yang sudah tua. Lelaki ni, amal dia, kebaikan dia adalah dia jaga mak dan ayah dia sudah tua. Okey, dia cerita pada Allah. Tuan-tuan, kita kalau buat amal, cerita pada Allah tak apa. Kalau kita nak mengadu pada Allah tak apa. Ya Allah, aku dah buat sekian-sekian. Tak apa. Sebab dia tetap dalam ikhlas lagi. Sebab Allah je yang tahu. Kita jangan cerita pada orang. Tapi cerita pada Allah tu boleh. Kan? Sedangkan Allah tu maha mengetahui. Kalau lelaki ni tak cerita pun Allah tahu dah. Tapi ni dia panggil kaedah. Dalam kita nak keluar daripada permasalahan tadi tu, maka lelaki pertama dia cerita yang dia jaga mak dia, dia jaga ayah dia sudah tua. Lelaki ni pula dia kata apa? Biasanya aku ni tidak pernah memberi minuman. Kalau orang dulu minumannya daripada haiwan-haiwan ternakan. Seperti mana susu. Dia kata, biasanya dia kata, aku tak pernah memberi minum susu kepada orang lain sebelum mereka berdua minum, sekalipun kepada keluarga atau hamba saya. Lelaki ni, dia punya bagusnya, kalau dia nak beri, kalau dia nak beri ahli keluarga dia minum, dia akan pastikan dia akan bagi pada ayah dan mak dia dulu. Baru dia bagi kepada isteri dia, baru dia bagi kepada anak-anak dia, baru dia akan bagi kepada hamba sayanya. Itulah seorang anak. Dia letakkan ibu dan bapa di nombor satu. Kan? Dia utamakan. Okey. Dia juga bagi minum itu kepada ahli keluarga dia. Wajib seorang suami menanggung ahli keluarga dia, nafkah pada keluarga itu betul. Tetapi dari sudut keutamaan, sebab ada ibu dan bapa dia, maka dia utamakan mereka. Itu selalu dia buat. Rutin dia akan pastikan ayah dan mak dia minum dulu, baru dia akan bagi kepada ahli keluarga dia. Termasuk hamba dia. Okey. Pada suatu hari dia kata, aku terlambat balik daripada mencari kayu api. Sampai di rumah, aku mendapati kedua orang tuaku sudah tidur. Maknanya lelaki ni, biasanya dia bagi mak dan ayah dia minum susu. Tapi suatu hari tu, dia pergi cari kayu api jauh daripada rumahnya. Maknanya dia keluar jauh sikit daripada rumah. Biasanya dia sempat balik sebelum mak dan ayah dia tidur. Tapi hari tu, dia balik terlewat sebab jauh dia pergi tempat nak cari kayu api dan sebagainya jauh. Tiba-tiba dia balik, mak dan ayah dia tidur. Tapi ayah dia tak minum lagi susu tersebut. Maka dia buat apa? Lalu aku perahkan susu untuk mereka minum, tetapi mereka masih juga tidur. Kan? Anak ni dia sangka, lelaki ni dia sangka, semasa dia perah susu tu mungkin mak ayah dia terjaga kan. Tapi dia kata ayah dia masih tidur, maknya masih tidur. Tuan-tuan, orang-orang tua ni kan, kita tahu kadang-kadang dia memang banyak kena berehat, kadang kan. Jadi anak ni dia buat apa? Dia kata, aku tidak suka mengejutkan mereka dan susu itu tidak pula aku berikan kepada siapa-siapa pun. Selepas dia perah susu tu, dia tak kejut, dia kesian tengok mak dan ayah tidur. Tuan-tuan, kita ni, kalau waktu yang paling kita kesian tengok orang ni, kita tengok orang ketika tidur kan. Kesian tengok. Cuba tuan-tuan tengok. Kita duk marah anak, cuba tengok waktu dia tidur. Alamak, kesiannya. Betul tak? Kita wotan dia sikit kan. Dia dah tidur, tengok, ya Allah, kesiannya tengok orang tidur kan. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan. Ya, suami tengok isteri dia, tengok mak ayah dia, tengok kesian.
Jadi lelaki ni dia tak nak kacau mak dan ayah dia tidur. Tapi mak ayah dia ni tak minum lagi. Macam mana nak buat? Tidur dalam keadaan dia tak sempat nak minum susu tu. Tetapi lelaki ni, dia punya prinsip, dia takkan bagi siapa-siapa dulu melainkan mak dan ayah dia. Dia buat apa tuan-tuan dan perempuan? Dia kata, aku tetap tunggu mereka bangun sehinggalah terbit fajar. Dan minuman itu masih di tanganku. Sedangkan ketika itu juga anak-anakku menangis di kaki meminta susu. Tuan-tuan, lelaki ni, tak tahulah dia berdiri ke, dia duduk kat kursi ke, duduk kat mak ayah dia kan. Tunggu mak ayah dia bangun, tuan-tuan. Sampai susu tu masih berada di tangan dia, tuan-tuan dan perempuan. Dia tunggu mak dan ayah dia bangun. Ya Allah, anak kan. Lepas tu, waktu pagi tu juga, anak-anak dia menangis nak minum susu. Minta kepada bapa dia susu. Tapi prinsip dia, mesti ayah dan ibuku dulu. Lepas tu, apabila tak lama kemudian tu, apabila ibu bapaku bangun, lalu kedua-dua mereka meminum susu tersebut. Tuan-tuan dapat ikuti bersama saya dalam cerita ni kan. Cuba kita gambarkan, kita bayangkan seorang anak. Kan? Yang rutin hidup dia, ibu dan bapa dia dulu. Baru ahli keluarga dia dalam dia memberikan makan dan minum. Khususnya dalam bab minuman. Tuan-tuan bayangkan, dia tunggu mak dan ayah dia bangun daripada tidur dengan dia memegang di tangan dia tu masih lagi ada susu. Kita tak tahulah dia pegang ke atau dia letak di atas tray ke, atas dulang ke dia pegang, wallahu a'lam. Tetapi hadis tu kata memang susu tu masih berada di tangan dia. Kau bayangkan, tiba-tiba pagi tu anak dia pula minta susu tu. Kalau kita sebagai seorang bapa, mana kita nak dahulukan? Mana nak dahulukan? Anak ke atau mak dengan bapa kita? Ini ujian bagi seorang anak. Dia ada ayah dan sudah tua, mak sudah tua dengan anak-anak dia. Dua-dua itu Allah tuntut untuk berlaku baik. Kan ya Allah, sangat hebat lelaki ni iman dia. Kan kepada kedua ibu bapa dia. Lepas dia cerita isu tu pada Allah, dia berdoa. Yang inilah yang kita naikkan dengan kelebihan ikhlas. Dia doa, dia kata, ya Allah, dia kata, jika aku buatlah macam tu, dia kata, benar-benar untuk mengharapkan keredaanmu. Mengharapkan keredaanmu ni tuan-tuan, maksud dia apa? Maksud dia adalah kalau aku buatlah benda tu semata-mata ikhlas kerana-Mu ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Aku buat tu kerana-Mu ya Allah. Lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, namun mereka masih tidak dapat keluar daripada gua tersebut. Okey, tuan-tuan dapat faham tak cerita ni? Kan? Macam mana dia doa? Dia tak doa, dia tak terdoa kat sini. Dia tak kata, ya Allah, lepaskanlah kami dari bahaya ini, ya Allah. Dia tak terdoa kat sini. Tapi awal-awal tu dia cerita dulu pada Allah. Apa dulu dia pernah buat? Kan di antara amal-amal soleh dia. Dia tak cakap dia ikhlas. Tetapi dia hanya Allah saja yang tahu dia ikhlas atau tidak. Sebab tu dia kata, ya Allah, jika aku buatlah macam tu kan, aku jaga mak dan ayahku sudah tua. Kan, aku utamakan mereka daripada ahli keluargaku sendiri, ya Allah. Kan, sampaikan satu hari tu aku jaga daripada malam sampai ke pagi. Kalau aku buat tu benar-benar ikhlas, ya Allah, mengharapkan keredaanmu, lepaskanlah kami daripada masalah ini. Akhirnya batu itu bergerak, tuan-tuan. Tetapi tidak boleh keluar lagi. Bergerak sedikit, tetapi tak boleh keluar lagi tiga-tiga tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ni telah menunjukkan kepada kita juga tajuk apa tahu? Kelebihan berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah
Nanti kita buat satu tajuk khas juga untuk kelebihan berbakti pada kedua orang tua. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah dalam hidup kita kan, kita ialah masalah ke tuan-tuan berada apa sahaja hajat dalam puan tu tak ada masalah, buntu dan sebagainya, maka jalan nak keluar daripada masalah itu solusinya ada pada ibu dan ayah. Maksudnya kalau siapa-siapa mak ayah dia masih hidup, dia boleh manfaatkan. Siapa-siapa mak dan ayah dia tak ada pun, dia masih lagi boleh berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Berbakti kepada kedua orang tua merupakan satu jalan, satu cara nak keluar pada masalah. Untuk Allah ringankan masalah hidup. Untuk Allah beri jalan nak keluar kepada kebuntuan. Petuanya ada pada ibu dan ayah. Secara tak langsung, yang kita nak tekankan juga dalam hadis ni adalah lelaki tu kata apa? Benar-benar mengharapkan keredaanmu. Maknanya lelaki ni ikhlas. Sebab kat rumah tu tak ada siapa. Antara dia dengan mak dan bapak dia. Allah yang mengetahui. Ni nak menunjukkan kelebihan ikhlas ni, keutamaan ikhlas. Allah Ta'ala akan senangkan hidup. Allah akan mudahkan dia keluar daripada sebarang permasalahan. Allah akan bantu dia dengan keikhlasan yang dilakukan pada Allah. Ini nampak keutamaan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Okey. Tapi kalau kita berdoa, kita boleh berdoa macam lelaki. Kalau tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan pernah buat, tuan-tuan pernah buat mana-mana amal kan, yang tuan-tuan amal tu tuan-tuan boleh cerita pada Allah. Apa pun amal kebaikan yang tuan-tuan pernah buat, tuan-tuan boleh guna ayat seperti lelaki. Ya, buatlah cerita pada Allah, pernah tolong apa, pernah buat apa, kan? Boleh cerita pada Allah. Kalau kita ada satu hajat, kita gunakan dalam doa. Ni dia panggil apa? Dia panggil tawassul dengan amal soleh. Okey. Habis lelaki yang pertama. Tinggal lagi dua lelaki. Lelaki yang lain pula berkata. Lelaki yang kedua ni pula dia kata. Dia kata tu maksudnya cerita pada Allah dia buat apa. Dia kata, ya Allah, dulu kan aku ada sepupu perempuan yang aku sangat suka kat dia. Aku sangat cinta pada dia. Seperti mana cintanya seorang perempuan kepada seorang dara. Lelaki, sepupu kan, dia boleh kahwin. Dia cinta sangat, dia suka sangat kat sepupu dia ni. Lepas tu dia buat apa tau? Dia selalu menggoda sepupu dia tu supaya dia menyerahkan dirinya kepadaku. Tetapi sepupu perempuan dia tu selalu tolak. Kuat iman perempuan tersebut. Pada satu masa, dia kata, sepupu dia ni, dia kesepitan hidup dan datang meminta bantuan daripadaku. Satu hari, kata lelaki ni, dia dapat peluang. Dia dapat peluang untuk perempuan tadi tu menyerahkan diri dia kepada dia. Peluang tu melalui apa? Sepupu dia tadi tu, perempuan tadi tu, dia berada dalam kesulitan. Berada dalam kepayahan, dia datang minta bantuan. Lelaki ni kata apa? Aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat. Dia mesti bersetuju berbuat demikian. Maksudnya, perempuan ni kalau dia nak aku tolong, aku syaratkan dia mesti menyerahkan tubuh badan dia. Okey, kita baca cerita ni sampai habis dulu. Okey, jangan tuan buat apa-apa kecaman lagi. Okey, kita baca. Maka ketika aku sudah bersedia melakukan, maksudnya perempuan tu dah memang itu je jalan terakhir dia. Kata lelaki ni, ketika aku sudah bersedia untuk melakukannya. Dalam riwayat lain, aku sudah berada di antara kedua-dua kakinya. Tiba-tiba perempuan itu berkata,
Perempuan dia bijak. Ketika mana lelaki tu sudah berada di atas dia, perempuan tu berada di bawah dia, perempuan tu cakap. Dia cakap apa? Takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu membuka cincin ini, melainkan dengan cara yang sah. Maknanya dia kata kamu jangan membuka, maksudnya jangan meragut apa kita panggil kehormatan perempuan tadi tu, melainkan dengan cara yang sah. Kalau sah tak kisahlah. Betul tak? Suami isteri dia boleh buat hubungan dengan cara yang halal. Tapi sekarang ni lelaki ni sepupu dia, bukan mahram dia. Jadi perempuan tu pesan. Perempuan ni diingatkan lelaki ni, kau takutlah pada Allah. Kau takutlah pada Allah. Kau tak boleh buat macam ni, melainkan dengan cara yang sah. Tuan-tuan, lelaki tu apa dia buat? Dia kata, mendengar kata-kata itu. Maksudnya setelah perempuan tu mengingatkan dia tentang Allah tadi tu, dia kata, aku terus berdiri dan pergi meninggalkannya bersama-sama Wan Dinar, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasihi. Rupa-rupanya lelaki ni, bila dia dengar perempuan tu cakap, terus dia takut pada Allah. Dia tak jadi nak meneruskan hasrat dia tadi tu. Sedangkan itulah yang dia sangat idam-idamkan. Itulah yang dia buat tiap-tiap hari nak goda perempuan ni. Tetapi ketika dia dapat peluang depan mata, dia tak jadi buat kerana dia teringatkan pesanan perempuan tadi tu. Duit dia pun dia tinggalkan kepada perempuan itu. Tak ada siapa tahu cerita ni. Kan? Kita pun takkan tahu cerita ni, melainkan Allah Nabi cerita pada kita, betul tak? Para sahabat pun tak tahu, melainkan Nabi cerita pada mereka. Lalu lelaki ni kata apa? Dia kata, ya Allah, jika aku berbuat sedemikian, sebenar-benar untuk mengharapkan kerajaan-Mu. Maksudnya dia cakap, ya Allah, aku tinggalkan perbuatan zina tu, ya Allah. Kan, kalau kita tengok cerita tu, tuan-tuan, orang lelaki kan, dia boleh hilang akal dia. Kan, dalam perkara-perkara seperti itu. Kalau isteri dia tak apa. Ini peluang dia dapat depan mata. Bukan lagi istilah, kita kata istilah dia nak, dia paksa perempuan tu tak. Perempuan tu pun memang dah setuju tak. Tetapi apabila dia ingatkan Allah tadi, dia tinggalkan perempuan tu dengan wang-wang dia. Lalu dia kata pada Allah, ya Allah, kalau aku tinggalkan perbuatan zina tu, ya Allah, semata-mata aku mengharapkan redha-Mu, ya Allah, lepaskanlah kami dari masalah ni. Dengan itu, kata Nabi, terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka masih tidak lagi dapat keluar. Maknanya doa lelaki kedua ni pun makbul. Batu tu bergerak sedikit lagi. Tapi tiga-tiga mereka ni tetap tak boleh nak keluar lagi. Wallahu a'lam. Adakah mereka ni orang yang gemuk-gemuk ke, badan besar ke, kita tak tahulah. Tapi batu tu memang dia terbuka. Memang dia bergerak sikit lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu. Berkat doa lelaki tadi tu. Kan, dalam dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Rupa-rupanya memang lelaki tu dia tinggalkan perbuatan tersebut kerana dia memang ikhlas pada Allah. Dia takut pada Allah, bukan sebab yang lain. Bukan dia takut nanti dia diugut, dia akan diugut macam report polis ke, ataupun nanti kalau kau buat ni aku cerita pada orang apa yang kau buat ni. Bukan sebab dia malu ke, bukan sebab dia takut orang tahu ke, tak. Tapi dia buat kerana Allah. Sebab lelaki perempuan tu kata, kau takutlah pada Allah. Okay, dia buat ikhlas, tinggal perbuatan tu semata-mata kerana Allah. Kita nampak tak kelebihan ikhlas? Kerana Allah. Meninggalkan maksiat kerana Allah ni pun merupakan kedudukan yang tinggi pada keikhlasan. Tuan-tuan, gunakan amal-amal soleh yang tuan pernah buat ikhlas, doa pada Allah. Tuan-tuan ada apa hajat kan? Doa pada Allah menggunakan amal itu. Okey, yang ketiga, tinggal lelaki seorang lagi lelaki. Apa pula lelaki ni? Apa yang dia buat ni? Okey. Berkata orang yang ketiga pula. Okey. Maknanya
Lelaki pertama, apa amal dia? Apa amal dia? Amal dia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lelaki yang kedua, apa amal dia? Amal dia adalah menjaga kehormatan dirinya. Iaitu dia menjaga kemaluannya daripada terjatuh dalam benda-benda yang haram. Lelaki yang pertama tu dia sanggup buat macam tu pada mak dan ayah dia. Jawapannya ikhlas. Lelaki kedua pun dia tinggalkan perbuatan tu kerana ikhlas kepada Allah. Bagaimana lelaki ketiga ni? Apa dia buat ni? Okey. Lelaki ketiga ni pula kata, Ya Allah, dulu kan aku pernah mengupah pekerja dan aku bayar upah mereka. Melainkan seorang lelaki yang telah pergi menghilangkan diri tanpa mengambil upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Okey. Laki ketiga ni rupa-rupanya dia ni bos. Dia adalah majikan. Dia ada staff di bawah dia. Okey. Tiap-tiap time sampai gaji, dia bayar upah. Tiba-tiba ada seorang staff dia, entah ke mana dia pergi, sampaikan duit gaji, duit upah dia tu dia tak ambil. Kan? Zaman dulu mana nak cari? Kan? Mana nak cari? Kan kalau zaman sekarang ada rekod. Betul tak? Tinggal kat mana, siapa waris dia, betul tak? Kalau apa-apa berlaku nak kontak siapa, kan? Data ada, senang boleh cari. Kan? Tapi zaman dulu macam mana? Tapi duit gaji tu ada. Macam mana nak bagi? Laki ni hilang terus, tak ke mana dia pergi. Kalau kita jadi bos, dia tak tuntut, biarlah. Kan? Tapi lelaki ni buat apa? Daripada duit lelaki tadi tu, dia buat investment. Tu dia kata, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Lelaki ni, dia guna duit staff dia tu, dia gunakan untuk jana pendapatan sambil menghasilkan keuntungan yang banyak. Nak tahu apa investment dia? Pelaburan lelaki ni guna daripada duit staff dia, daripada sikit boleh jadi banyak. Okey, tunggu sampai cerita ni habis. Tiba-tiba, kata dia suatu hari tu, staff dia tu datang balik dia. Pekerja dia dulu tu yang tak sempat nak ambil gaji tu, datang balik jumpa dia dan berkata. Dia kata, wahai Abdullah. Dia kata, maknanya bos dia tu lelaki tu namanya Abdullah. Kalau bahasa kita mudah, bos. Bos ingat lagi saya tak? 3 tahun dah saya tak ada tanya perempuan. Contoh, dia kata, wahai Abdullah, dia kata, berilah upahku dulu. Lelaki ni rupa-rupanya hilang entah ke mana, tak dapat dihubungi, tiba-tiba datang semula minta balik upah dia dulu. So, apa jawab lelaki tu? Lelaki tu kata dekat staff dia tu, bekas pekerja dia tu, dia kata, semua harta benda yang ada di hadapan engkau ni, unta, lembu, kambing, itu adalah upahmu. Oh, rupa-rupanya lelaki ni dia buat investment apa? Dia guna duit gaji pekerja dia tadi tu, dia gunakan untuk beli unta, lembu dan kambing. Maknanya pelaburan dia tadi tu, daripada duit tadi tu, berkembang biaklah unta, lembu dan kambing. Tuan-tuan, pekerja dia ni suka ke tak suka? Dia tengok dulu cerita dia. Orang itu berkata, wahai Abdullah, janganlah kau permainkan aku. Soalan dia kata, bos, janganlah main kat saya, bos. Sebab apa? Sebab gaji dia sikit. Tapi bos dia cakap, kau nak tengok gaji kau yang mana kau nak minta kan? Tu, kau tengok tu. Unta-unta yang kau nampak depan mata kau tu, lembu tu, kambing tu, itu semua duit kau lah tu.
Laki ni dia tak percayalah. Dia kata, janganlah memperbaikkan aku. Lepas tu, lelaki tu jawab. Bos dia kata, aku tak mainkan kau. Aku cakap betul ni. Tuan-tuan, pekerja tadi dia buat apa tuan-tuan? Dia pun mengambil semua harta itu tanpa membawa, tanpa meninggalkan. Dia bawa harta tu, maksudnya dia ambil unta tu semua, dia ambil lembu tu, dia ambil kambing tu. Tak tinggal sedikit pun. Tuan-tuan faham tak? Maknanya, dia bawa semua. Bos tadi tu, dialah yang jaga, dialah beli makanan semua daripada duit tadi tu. Dia ambil semua. Dan yang bagusnya lelaki ni, yang bos tadi tu, dia tak pun kata, sebelum kau nak ambil, kita bagi keuntungan dulu. Ataupun dia kira upah apa? Upah buat kandang ke, upah bagi makan ke. Tak ada, tuan-tuan. Sebab lelaki ni, dia memang betul-betul amanah dengan duit tu. Sebab daripada duit itulah berkembang biak. Kan? Dia ambil semua. Dahsyat dapat bos macam ni kan, tuan-tuan kan. Allah, lelaki ni. Kalau kita lagi lelaki ni, tuan-tuan akan buat apa? Tuan-tuan nak ke bagi semua? Ataupun tuan-tuan nak kira dulu? Kan? Upah apa? Upah sekian lah, kos sekian lah. Kan? Tapi lelaki ni, ya Allah, dia takut termakan dalam harta-harta yang haram dan sebagainya kan. Dia jujur, dia kata, ni duit kau lah ni semua ni. Ambil. Lepas tu, lelaki ni pun dia berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, dia cerita pada Allah. Ya Allah, jika aku berbuat seperti itu benar-benar untuk mengharapkan kerajaan-Mu, ya Allah, lepaskanlah kami daripada masalah ini. Laki tu kan, tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Berhadapan dengan wang duit ni, kadang-kadang 10 sen pun kita akan kira, tuan-tuan. Betul tak? Tapi lelaki ni, ya Allah, dia punya amanah dia. Kan? Dia buat semata-mata, dia cakap, dia kata, ya Allah, kalau lelaki tu ambil semualah lembu dia, kambing dia, unta dia, tak tinggal seekor pun untuk aku, ya Allah. Kan? Aku buat tu semua-semua, ya Allah. Kalau aku buat tu betul ikhlas, ya Allah. Kerana-Mu, ya Allah. Kerana kerajaan-Mu, ya Allah. Kau lepaskanlah masalah kami ni, ya Allah. Maka sabda Nabi SAW, maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar. Maknanya batu itu Allah gerakkan. Hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dapat sesuatu tak daripada hadis ni? Ketiga-tiga lelaki ni, mereka berjaya keluar daripada masalah itu dengan ikhlas dalam mereka buat amal. Tuan-tuan, kalau batu tu tak bergerak, macam mana mereka nak makan? Kat mana mereka nak cari minum? Berapa lama mereka boleh survive dalam gua tersebut? Tetapi dengan keikhlasan amal yang mereka buat tadi itu, Allah selamatkan mereka daripada terperangkap di dalam gua itu. Akhirnya mereka boleh keluar. Melibatkan nyawa tu kalau terperangkap di dalam gua. Tuan-tuan, hadis ni Al-Imam Nawawi telah meletakkan hadis ini di dalam tajuk bab ikhlas. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dan puan dapat sesuatu daripada hadis ni. Maknanya ikhlas ni, amal yang kita buat ikhlas kerana Allah ni, kelebihan dia, keutamaan dia,
Allah boleh bantu kita untuk kita keluar daripada masalah, ringankan masalah kita dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan pernah dalam hidup buat amal yang memang ikhlas, semata-mata kerana Allah, tuan-tuan boleh berdoa kepada Allah apa pun permintaan tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat permintaan apa pada Allah, kan? Macam lelaki ni, mereka terperangkap dalam gua. Jadi tuan-tuan ada hajat apa? Contohnya mungkin kita mungkin kita berada dalam apa? Dalam kita sakit lah contoh kan. Kita dah buntu dah, tak jumpa jalan dah, berubat sini, berubat sana dah, banyak duit habis dah. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Contoh kita boleh gunakan kaedah ni berdoa pada Allah. Cerita pada Allah. Ya Allah, suatu hari tu aku pernah pergi satu tempat. Sekian. Ceritalah. Kita cerita tentang pernah buat apa. Minta pada Allah. Maknanya kita boleh bertawassul dengan amal-amal solat. Kita letakkan perkataan tu, kita kata, Ya Allah, jika aku berbuat yang seperti itu, benar-benar untuk mengharapkan keredaanmu, Ya Allah, Engkau tolonglah, sembuhkanlah penyakitku ini, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ini, Ya Allah. Gunakan kaedah ini. Seperti mana hadis yang kita kongsikan. Kita nampak tak kelebihan ikhlas ni? Besar ni, kelebihan ikhlas ni. Semasa untuk keperluan hidup kita dunianya. Okey, habis hadis pertama. Hadis ni dia banyak pengajaran. Cuma sebab kita fokus pasal kelebihan ikhlas, jadi saya tinggalkanlah pengajaran yang lain. Secara tak langsung, salah satu cara untuk Allah keluarkan masalah dalam hidup kita dan sebagainya, ianya ada pada apa? Harta kita, ada pada kedua ibu bapa kita. Ketiga-tiga lelaki ni sebenarnya mereka orang bertakwa lah. Kan, sebab tu kita tahu kalau orang bertakwa ni Allah buat apa? Orang bertakwa ni, kan macam lelaki pertama tu dia buat sebab dia tahulah Allah perintah buat baik pada ibu bapa. Lelaki tu dia tahu larangan berzina. Lelaki ketiga ni dia tahu amanah dari sudut harta tersebut, upah wajib bayar. Kan? Jadi kan kita belajar tentang ayat dalam surah At-Talaq tu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebab tu satu-satunya ayat kata Ibnu Mas'ud saya lupa sahabat tu tapi saya Ibnu Mas'ud. Dia kata satu-satunya ayat yang memberikan kita jalan keluar daripada masalah, ayat yang orang kata si Budina. Ayat yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memberi jalan keluar kepadanya. Allah akan memberi jalan keluar daripadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan merezekikan kepadanya rezeki yang dia tak sangka. Tiga-tiga lelaki ni, dia ada masalah apa? Mereka terperangkap. Jadi mereka sebenarnya adalah orang yang bertakwa. Lepas tu pula amal yang mereka buat itu semata-mata kerana Allah. Allah kata, Allah akan buat apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan untuknya, bagi dia jalan keluar. Sebab tu Ibnu Mas'ud, tak silap saya Ibnu Mas'ud, tak silap saya, yang dia kata ayat surah At-Talaq tu. Sekejap saya tengok surah At-Talaq. Ingat ayat ni. Bukan baca ayat tu, tapi inti pati ayat tu. Yang kata ayat si Budina tu lah. Okey. Ayat dia dalam surah At-Talaq. Sekejap Ayat dia ayat nombor 2. Ayat dia ayat nombor maafkan saya. Ayalah
ayat nombor 2 dan ayat nombor 3 surah At-Talaq, surah nombor 65, muka surat 558. Ayat tu merupakan ayat penyelesai masalah. Bukan baca ayat tu. Jangan salah faham, bukan baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan baca ayat tu, tetapi ajaran intipati ayat tu yang boleh mengeluarkan orang daripada masalah. Dan Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jalan dia apa? Taqwa. Taqwa tu apa? Taqwa tu apa? Mencari jalan. Buat sesuatu amal supaya Allah Ta'ala tidak murka, supaya Allah Ta'ala tidak masukkan ke dalam api neraka. Dalam erti kata mudah, buat amal kerana takut kepada Allah. Takut tentang apa? Takut Allah marah. Seperti tiga-tiga lelaki ini. Dalam masa yang sama, amal yang mereka buat itu adalah ikhlas, mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Okey, jelas tuan-tuan? Okey. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis kedua ni pula bukan cerita dulu. Hadis kedua cerita akan datang pula. Akan datang tu maksudnya dekat hari kiamat. Saya saja letakkan dua hadis ni untuk kita belajar tentang rupanya hadis Nabi ni dia bawa cerita-cerita yang orang dulu-dulu, lepas tu cerita yang akan datang. Ni cerita di hari akhirat, hadis kedua. Tapi kita baca hadis ni. Saya terus pada terjemahan ya. Okey, kejap. Saya terus baca. Okey, ada yang tanya, bolehkah kita baca ayat 1000 dinar sebagai amal? Bolehkah untuk menarik rezeki? Wallahu ta'ala a'lam. Ayat Quran boleh kita baca. Tapi ayat tu sebenarnya bukan dibaca ayat tu, tetapi isi kandungan ayat tu. Lepas tu kadang-kadang kita pergi kedai kan, restoran, kadang orang letak ayat tu. Ayat surah, ayat At-Talaq ayat 2 dan 3 tu. Dia ingat dia buka restoran, dia tampal ayat tu, dia letak ayat tu, rezekinya murah. Sebenarnya ayat tu maknanya sesiapa yang bertakwa. Tapi kalau kau buka restoran, kan, makannya itu tak elok, lepas tu pula lepas tu menipu dalam berniaga, tak amanah, mana nak takwa? Mana nak dapat takwa? Jadi sebenarnya bukan baca ayat tu, tapi pada mengamalkan intipati ajaran dalam ayat itu. Iaitu apa? Taqwa. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon pendapat, ada orang berzikir 70,000 dengan niat disimpan dan akan digunakan untuk menolong pertolongan Allah di waktu kecemasan. Dia berzikir 70,000 dengan niat simpan akan digunakan untuk menolong pertolongan Allah sewaktu kecemasan. Wallahu ta'ala a'lam. Dia begini. Kalau kita dalam kecemasan, dalam kesulitan, salah satu cara Allah boleh keluarkan kita pada waktu kecemasan itu adalah dengan apa saja amal kebaikan yang kita buat masa kita dalam keadaan kita senang. Maksudnya macam ni. Kalau kita berdoa, ketika kita dalam kesulitan, doa kita tadi tu mudah untuk dikabulkan ketika kita berada dalam kecemasan. Contoh kita tak ada banyak masalah. Tiba-tiba satu hari tu kita memang kecemasan. Tetapi kalau waktu tu kita berdoa. Jadi doa kita semasa kecemasan tu lagi mudah nak makbul kalau waktu kita tak kecemasan, kita memang dah selalu berdoa. Tu cara doa mustajab
untuk doa ketika kecemasan. Okey. Kita teruskan pada hadis kedua ya. Okey, hadis kedua ni berada pada muka surat yang keempat. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kita terus pada terjemahan dia. Sesungguhnya manusia pertama yang akan dibicarakan pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang dia mati syahid. Okey, manusia pertama ni maknanya dalam banyak-banyak kumpulan manusia yang Allah Ta'ala akan hisab, ada 3 kumpulan sebenarnya. Ada 3 jenis manusia. Yang pertama, seorang lelaki yang dia mati syahid. Mati syahid dia. Lalu dia dibawa untuk dihisab. Lalu Allah Ta'ala ingatkan dia tentang nikmat Allah yang dia telah dapat, dia pun mengakuinya. Allah tanya kepada dia, apa yang kau telah buat dengan nikmat itu? Dia menjawab. Okey, lelaki pertama ni dia seorang yang mati syahid. Maksudnya, apa nikmat yang dia dapat ketika dia hidup? Kan pergi berperang. Tentu dia dapat nikmat sihat, nikmat keberanian tu. Lalu waktu Allah tanya pada dia, Allah ingatkan balik segala nikmat-nikmat Allah. Allah tanya pada lelaki ni, Allah Ta'ala bertanya pada dia, kau buat apa dengan nikmat-nikmat tu? Lelaki tu jawab apa? Aku berjihad di jalan engkau sehingga aku mati syahid. Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala kata, kazabta. Allah Ta'ala kata, kau bohong. Kau bohong. Tetapi kamu telah berperang supaya kamu digelar orang yang berani. Dan itulah yang telah dikatakan kepada kamu. Rupa-rupanya lelaki ni, dia dapat nikmat berani dia tu, dia gunakan pergi berperang sebenarnya bukan niat kerana Allah. Bukan niat untuk menegakkan agama Allah, untuk tolong agama Allah. Tak. Walaupun dia cakap macam tu, tetapi Allah Maha mengetahui. Ini dia panggil amalan hati. Allah Ta'ala kata, kau bohong sebenarnya. Engkau mati syahid tu sebenarnya adalah untuk engkau ini niatnya, engkau orang yang dikenang oleh orang sebagai orang yang berani. Maksudnya dia mati syahid tu supaya apa? Tertulis dalam buku sejarah ke, supaya orang duk agung-agungkan, muliakan dia ke kan? Allah Ta'ala kata, kau dah dapat dah semua tu. Dan itulah yang telah dikatakan kepadamu. Dikatakan kepadamu tu maksudnya apa lelaki tu punya niat sebenarnya telah Allah bagi ketika di dunia. Maknanya lelaki tu niat dia nak famous, Allah bagi niat dia. Dia nak niat nama dia tercatat dalam sejarah orang yang mati syahid, telah dapat semua tu. Kemudian diperintahkan oleh Allah supaya dia dibawa ke neraka, lalu diseret di atas mukanya hingga dihumban dia ke dalam neraka. Dia kata dia ikhlas. Kan semata-mata kerana dia nak mati syahid. Tetapi pada hakikatnya Allah Maha mengetahui itu bukan niat dia sebenar. Apa yang dia nak pada niat dia yang tidak ikhlas tu Allah bagi semua ketika di dunia. Tetapi di hari akhirat Allah bawa dia ke dalam neraka, diseret dalam neraka, humban di dalam neraka. Okey, kita pergi cerita lelaki kedua pula. Lelaki yang kedua ni adalah seorang lelaki yang ada banyak ilmu. Dia mengajar orang. Dan dia juga membacakan Al-Quran. Dia dibawa untuk dihisab dia. Lalu Allah memperingatkan tentang nikmat-nikmat dia. Lalu dia mengakui. Nikmat-nikmat dia lah, dia mengakui. Antara nikmat dia apa? Allah bertanya,
apakah yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Dia jawab, aku belajar ilmu, aku ajar ilmu tu, aku membaca Al-Quran kerana-Mu. Dia cakap, aku belajar tu semua ya Allah kerana Engkau ya Allah. Aku belajar Quran ni kerana Engkau ya Allah. Aku mengajar Quran kerana Engkau, aku belajar Quran kerana Engkau. Allah Ta'ala kata, "Kazabta." Dia kata, "Kau bohong," kata Tuhan. Tetapi engkau belajar ilmu supaya engkau digelar alim. Hati-hati. Pergi belajar Mesir, pergi belajar Madinah, pergi belajar kat Jordan, pergi mana-mana belajar. Jangan ada niat balik untuk kita dipanggil orang alim. Jangan. Tapi Allah Ta'ala beritahu pada lelaki ni, sebenar-benarnya kau belajar, kau mengajar, sebenarnya kau buat semua tu supaya engkau dapat nama kan? Supaya orang memuji kau, dia ni alim lah, dia ni alim. Engkau baca Quran supaya engkau ni orang puji, orang yang pandai baca Quran. Engkau ni qari. Itulah yang telah dikatakan kepada kamu. Ada orang pula dia belajar Quran, Masya Allah. Kan? Dia baca Quran, dia belajar baca Quran bagi pandai. Bukan semata-mata untuk dia mencari redha Allah. Tetapi sebaliknya, dia nak tunjuk pada orang bahawa, oh, dia lah orang yang pandai baca Quran. Oh, dia ni qari ni. Oh, bagus dia baca Quran ni. Cari nama, cari kepopularan. Lepas tu Nabi kata apa? Itulah yang telah dikatakan kepada kamu. Dikatakan kepada kamu tu maksudnya niat dia untuk dia orang, untuk dia macam orang puji dia, dia ni orang alim, bukan orang pandai dia ni ulama ni, dia punya ulama ni. Alim dia ni tok guru ni. Apa yang dia niat tu Allah dah bagi dah. Dekat dunia tu dia dapat. Dia dapat nama, dia dapat pangkat, orang hormat dia sebab dia tok guru, dia orang alim. Dia niat dia macam tu. Dia pula belajar Quran, kan niat dia supaya apa? Supaya orang hormat dia. Dia tu qari tu, dia tu pandai tu. Dan sebagainya. Maka dia dapat dah semua tu. Tetapi di hari akhirat, Allah Maha mengetahui niat dia. Dia dibawa ke dalam neraka, diseret di atas mukanya, dihumban dia, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Saudara perempuan, apa niat kita belajar? Apa niat tuan-tuan ke hulu ke hilir pergi kelas sekian. Ada niat nak orang puji, dia rajinlah pergi majlis ilmu, dia alim lah, dia bagus lah. Nak apa? Tanya diri kita. Mengapa kita suka viral sini dan sana kebaikan kita buat? Kita baca Quran, buat majlis khatam pun kita nak viral pada orang. Kita pergi kelas tajwid pun kita nak viral pada orang. Kita belajar taranum pun kita nak viral pada orang. Sampaikan kita semayang baca Quran pun kita nak viral pada orang. Betul tak? Sekali zaman dunia meviralkan amal salih. Tak apa. Nak apa? Nak nama? Allah bagi. Sekejap lagi saya akan bawakan ayat Quran. Nak popular? Allah bagi. Nak follower? Kau niat nak follower ramai? Allah bagi. Nak subscriber ramai? Allah bagi. Nak orang hormat? Allah bagi. Kita cakap je tu tak nak apa dalam bab dunia. Allah akan bagi. Sekejap lagi saya akan bacakan ayat Quran. Confirm Allah akan bagi. Sekejap lagi saya akan baca ayat Quran. Hati-hati. Itulah gambaran. Faham kan? Nampak tak? Besarnya ikhlas ni dapat mengelakkan kita daripada diseret kita, dia masuk dalam api neraka dengan mukanya di bawah.
Tapi kalau hilangnya nilai ikhlas, jaga kita dengan api neraka. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, orang ketiga ni adalah seorang lelaki yang Allah berikan dia kesenangan dan pelbagai jenis harta dia. Lelaki yang ketiga ni pula dari sudut harta dia. Allah bawa dia untuk dihisap. Lalu Allah Ta'ala ingatkan dia tentang nikmat-nikmat itu. Dia jawab apa? Aku tidak meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau suka, ya Allah. Melainkan aku bersedekah kepadanya kerana-Mu. Dia cakap macam tu. Kita nampak dia baguslah dia pemurah lah dia. Ya Allah, dia ni. Kan? Dia cakap macam tu pada Tuhan. Dia kata, aku ada harta ni, mana-mana yang aku sempat buat kebaikan, aku akan gunakan, ya Allah. Aku sedekah kerana-Mu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa pada dia? Kazabta. Dia kata, kau bohong, kata Allah. Tetapi kau buat macam tu supaya kamu digelar seorang yang pemurah. Dan itulah yang telah dikatakan kepada kamu. Kita jangan hukum orang. Okey, dia sedekah tu sebab apa? Buat amal, kita jangan hukum orang. Biarlah dia tu dengan Allah. Tapi kita boleh ingatkan. Boleh baca hadis. Rupa-rupanya selama di hidup ni dia sedekah. Sebenarnya dia nak nama. Dia nak nama. Dia seronok, jadi senang hidup kalau dapat pujian. Dia nak nama. Seorang yang pemurah dia ni. Bagus dia ni. Apa dia nak tu, Allah dah bagi dah. Dah bagi tu maksudnya, itulah yang telah diperkatakan tu maksudnya, dia niat, dia nak dapat nama, orang puji dia pemurah. Allah bagi, semua orang cakap dia ni pemurah. Dalam FB orang kata pemurah, dan surat khabar orang kata dia pemurah, dalam apa. Semua orang tu cakap nama dia, dia ni memang pemurah. Kalau dia niat macam tu, Allah akan bagi. Tetapi di hari akhirat diseret di atas mukanya. Dia diperintahkan oleh Allah, bawa dia ni ke dalam neraka, seret dia di atas mukanya, dia tarik dia, dihumban dia di dalam api neraka. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Okey, hadis sahih, tuan-tuan. Apa yang kita dapat belajar daripada hadis ni? Kelebihan ikhlas ni, kelebihan dia, Allah akan tolak muka kita daripada api neraka. Kejap tuan-puan ya, saya ni kejap, saya ada kejap ya. Okey, insya-Allah kita sambung balik semula. Bismillah. Okey, saya sambung balik tuan-puan ya. Okey. Maaf ya, tadi ada kontraktor datang. Baik sekejap. Okey, tuan-puan. Kita sampai kat mana tadi? Okey. Daripada hadis ni tuan-puan, apa yang dapat kita belajar dengan tajuk kita? Kelebihan ikhlaskan Allah Ta'ala ni dapat menyelamatkan kita daripada kita diseret ke dalam api neraka. Kalau yang kita belajar hadis pertama tadi, kelebihan ikhlas
Allah Ta'ala bantu kita dalam hidup kita. Kalau kita ada masalah dan sebagainya. Bahkan ikhlas tu bukan untuk dunia saja. Tetapi ikhlas tu bawa sampai ke hari akhirat. Tuan-tuan, untuk kuatkan lagi hadis ni dalam ingatan kita, letak dalam sanubari kita semua, kita sambung hadis ni. Hadis ni sebenarnya telah sampai kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Maksudnya hadis ni Muawiyah baca. Dia dengar hadis ni, dia menangis sampai dia pingsan. Dia dengar hadis yang 3 lelaki tadi tu. Dia menangis sampai dia pingsan. Apabila dia sedar daripada pingsan, dia pun baca satu ayat. Dia kata sadaqallah. Dia kata benarlah apa yang Allah dan Rasulnya kata. Lepas tu dia nukilkan ayat ni. Dia baca ayat. Ayat ni sebenarnya dekat surah Hud. Ayat 15 dan 16. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Inilah ayat yang saya cakap tadi. Kalau kita buat apa pun amal dekat dunia, pasal ilmu ke, pasal harta ke, apa saja, sedekah ke, apa saja kita buat dekat dunia ni, kita nak apa sebab dunia ni, Allah akan bagi. Tengok ni, Allah kata apa? Sesiapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dia, maka kami akan membalas hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun daripadanya. Kalau kita nak nama, okey, Allah akan bagi nama. Nak pangkat daripada amal kebaikan buat, Allah akan bagi. Nak apa? Nak nama kita tercatat di dalam buku, Allah akan bagi. Allah sebut dia dalam ayat Quran ni, kami akan balas hasil usaha mereka di dunia. Kan? Maksudnya mereka buat kebaikan tu, Allah bagi dah dekat dunia. Sepatutnya kebaikan yang kita buat tu, kita minta Allah balas nanti di hari akhirat. Tapi dia tak sempat-sempat dah. Dia nak amal tu Allah balas dekat dunia. Jalan dia apa? Tak ikhlas je. Jadi, dia niatlah. Tak kisahlah niat apa-apa pun. Macam kita sebut tadi tu kan. Kalau kita menuntut ilmu, kerana kita nak nama orang panggil kita orang alim. Kalau kita ada duit, kita nak panggil supaya kita ni orang yang pemurah dan sebagainya. Kan? Kalau dia ada keberanian supaya dia dipanggil orang yang sanggup perjuangkan tanah air dia. Allah kata, Allah akan bagi. Dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun. Tetapi apabila kita baca ayat nombor 16, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah kata mereka itulah orang-orang yang tak dapat apa pun dah di hari akhirat kelak. Sebab apa dia dah tak dapat dekat akhirat dah? Sebab apa dia tak dapat dekat akhirat dah? Sebab dia nak Allah balas yang mereka buat kebaikan tu dekat dunia. Dia nak balas buat apa dekat dunia? Itulah. Nak nama, nak popular, nak pangkat, nak kedudukan, nak orang hormat. Tuan-tuan, ada orang dia suka tak kalau orang hormat dia? Ada orang suka, tuan-tuan. Dia suka. Tengoklah manusia ni, dia macam-macam cara dia nak. Allah kata, kau nak balasan tu dekat dunia cepat kan? Allah kata, okey, Allah bagi. Tapi ayat 16 kata dekat akhirat. Dekat akhirat kau dah tak dapat apa-apa dah, melainkan kau dapat azab neraka. Pada hari itu gugurlah apa yang mereka laku dekat dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ni 15 dan 16 ni Muawiyah baca tau. Muawiyah radhiyallahu anha, dia baca ayat ni setelah dia dengar hadis yang kita baca tadi. Lepas dia nangis, dia tahu tentang ikhlas tadi tu boleh menyelamatkan orang daripada api neraka.
Kan dia nangis, dia sampai pingsan, lepas dia terjaga daripada pingsan. Dia kata memang betul lah apa yang Allah kata. Memang betul apa yang Nabi kata. Lepas tu dia bacalah ayat Quran ni. Saudara perempuan, ingat ayat ni sampai bila-bila. Biarlah kita tak dikenang orang pun tak apa. Tak faham tak? Biarlah orang tak ucap terima kasih kepada kita pun tak apa. Biarlah kita tak dapat jawatan ke, kita tak dapat pangkat ke. Kan, orang tak sebut nama-nama kita tak apa. Kita tak dapat pangkat tokoh sekian, tak apa. Tetapi di hari akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kita balasan yang sangat besar. Tapi kalau kita tak sabar dekat dunia ni, nak kejar semua tu, nanti di akhirat tak dapat apa-apa tu dalam perempuan. Bahkan ditarik oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, dia kata ayat surah Hud 15-16 ni, dia kata apa? Dia kata dalam Ibn Kathir kata, dalam tafsir dia kata berkata Imam Mujahid dan ulama tafsir, ayat ini turun kepada ahli riya. Ahli riya. Orang yang tidak ikhlas. Ibn Kathir kata lagi. Ibn Kathir, dia quotekan kata-kata Qatadah. Qatadah mengatakan, rahimahullah, sesiapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dia, niat dia, dan sesuatu yang selalu dia kejar, maka Allah akan memberikan balasan di dunia atas kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga ketika dia menuju ke alam akhirat, tidak ada lagi kebaikan baginya yang dapat diberikan sebagai balasan. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka dia akan diberikan balasan di dunia di atas kebaikan yang telah dilakukannya, dan diberikan pula pahalanya kepadanya nanti di hari akhirat. Okey, ada satu lagi ayat, tuan-tuan, yang boleh kita jadikan sebagai pegangan untuk pengisian kita pada pagi ini. Surah Shura ayat nombor 20. Allah kata, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sesiapa yang mengkehendaki dapat keuntungan di hari akhirat, nanti dia akan dapat, kami tambah untung tu, kata Allah. Maksudnya kalau dia niat balasan tu di hari akhirat, Allah akan bagi. Ya Allah akan tambahkan lagi. Sesiapa yang mengkehendaki, niat dia, kebaikan dia buat tu dekat dunia semata-mata, maka kami berikan kepadanya sebahagian daripada kebaikan dunia itu, dan dia tidak akan dapat sesuatu pun bahagian di hari akhirat. Kita jelas, kita dapat tak sesuatu daripada apa yang telah kita belajar selama ni. Kita dah belajar kelebihan sedekah, kita belajar kelebihan solat, kita belajar kelebihan qiyamul, kita belajar kelebihan zikir, kita dah belajar kelebihan baca Al-Quran, kita belajar kelebihan berwudu. Kita belajar semua kelebihan tu. Kelebihan itu, kalau kita niat tidak ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, habis. Kita nampak tak besarnya kedudukan kelebihan ikhlas. Ikhlas tu adalah amal soleh lah. Ikhlas tu adalah amal soleh. InsyaAllah pada minggu yang berikutnya nanti, kita akan perincikan lagi macam mana kita nak jaga ikhlas tu. Ikhlas ni kita cakap macam senang. Bukan. Tapi nak praktik dia tu. Nak dapat ikhlas tu. Ketika kita nak buat kebaikan tu, susah nak buat. Tak faham tak? Kita cerita ni macam, ya Allah, aku tak nak lah. Kalau aku tak ikhlas kan, kita istighfar, kita betul tuan-puan. Kan? Kalau kita baca ni sangat menakutkan. Bayangkan berpuluh-puluh tahun kita buat amal, tiba-tiba amal kita terbatal.
sebab tak ikhlas. Jadi kita ikhlas ni, kedudukan dia sangat tinggi, tetapi nak dapat tu, nak buat tu, ya Allah, bukan senang. Nanti kita akan perincikan. Macam mana kita nak pastikan ganjaran kita di sisi Allah itu kekal dengan sedekah yang kita buat hari semalam, contoh kan. Macam mana kita nak pastikan pahala itu kekal nanti di akhir akhirat. Kadang-kadang dia bercampur bau kan. Nak ikhlas ke tak nak ikhlas? Dia bercampur bau. Tapi nak dapat ikhlas tu susah. Nanti kita akan nukilkan asar di kalangan para orang terdahulu. Lepas tu kita bincang. Kalau niat bercampur bau ni macam mana? Allah kira tak ikhlas ke? Allah kira dia ikhlas. Macam ni kita nak buat. Contoh, kita nak buat ibadat umrah. Kan, kita nak buat ibadat umrah ni. Betul tak? Bercampur bau. Nak pergi umrah semata-mata nak shopping ke? Semata-mata nak buat ibadat. Pergi umrah, macam mana nak buat? Jelas tak? Sebab sekarang ni zaman orang buat ibadat semua nak viral. Dia tawaf pun dia nak viral patut orang. So macam mana hati tu? Nanti kita akan bincangkan pada ulasan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. InsyaAllah pada muka surat nombor 6 sampai muka surat yang berikutnya. Cuma saya minta tuan-tuan dan puan-puan baca nota ni terlebih dahulu untuk pengisian minggu depan. Maknanya minggu depan tajuknya kelebihan ikhlas siri nombor 2. Saya akan bagi nota tambahan lagi. Kelebihan ikhlas yang lain pula. InsyaAllah. Okey, jadi saya berhenti di sini. Jam pun sudah pukul 12. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa pertanyaan, saya jawab dulu dekat chat ya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab ya. Okey. Sebenarnya Ustaz dah tua-tua begini tak patut nak bangga dengan harta dan kena fikir adakah yang kita pelajari selama ini betul-betul diterima Allah ataupun tidak. Cuma nak tanya Ustaz, bagaimana caranya untuk dapat keyakinan diri bahawa kita belajar, mengajar betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun susah nak jawab soalan puan yang bertanya. Ikhlas ni dia, ukuran dia tu susah. Tapi kalau kita nak tengok contoh ikhlas ni, kalau kita nak tahu ikhlas tak ikhlas, macam mana dia punya ukuran ni. Ini bab tasawuf ni, berat juga ni. Saya tak ada jawapan nak terangkan. Saya macam ada nak jawab tapi nak menerangkan tu susah. Soalan-soalan macam ni lah. Okey. Kalau kita beri sesuatu kan, kalau orang tak terima kasih pada kita, kita rasa apa? Orang yang terima patut ucap terima kasih pada kita sebab tu memang hadis suruh. Tapi kita rasa apa? Adakah kita rasa tak nak aku tolong dia? Maksudnya kita nak tengok niat kita tu apa. Ataupun kita buat kerja ramai-ramai. Kita buat kerja 3 orang, contoh kan. Tapi orang tak sebut pun nama kita yang ketiga tu. Orang sebut 2 orang je nama kawan kita. Kita rasa apa? Kalau kita tak kisahlah, tak apalah, kan. Dekat situ kita nampak tentang keikhlasan tu. Tapi dia akan lawan lah. Kau buat kerja letih-letih, 2 orang tu dapat nama. Kau tak dapat nama. Itu syaitan. Tapi kalau kita nak tanda, nak tahu kita ni, keikhlasan tu pada itulah. Hati kita ni rasa apa? Sakit hati tak? Kita tak dapat nama. Orang lain dapat nama. Sebagainya lah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada soalan secara verbal sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada sesiapa yang tidak mendapat nota? Ada tak? Saya ambil dekat Telegram sekejap. Saya kongsikan dekat chat link. Okey, tuan-tuan dan puan boleh beri maklum balas pandangan
Ada apa nak tanya secara verbal? Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya memang tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Saya nak tanya tentang surah Hud ayat 15 dengan 16 tu. Adakah tadi Ustaz cakap kan ayat 15 dengan 16 surah Hud. Adakah ayat-ayat ni ditujukan kepada non-Muslim ataupun dia merangkumi semua Muslim? Oh, dan semua. semua ya? Ya. Orang yang non-Muslim, orang dia macam ni. Semua ayat Quran ni, kalau macam ayat tadi, dia applicable pada semua lah. Pengajaran dia kepada semua. Orang bukan Muslim, amal mereka akan tertolak kebaikan dia. Kita fahamlah maksud Puan, kalau orang yang bukan Muslim, kalau dia buat amal, memang Allah akan balas dia dekat dunia. Dekat dunia tu Allah akan balas kebaikan dia. Tapi dekat akhirat dia memang tak dapat apa-apa dah. Okey, sebab kekafiran dia tu telah menghalang dia dapat ganjaran di akhirat. Okey, kalau macam kita beriman, amal yang kita tak ikhlas tu sajalah, tuan faham tak? Contoh kita buat 5 amal. 4 amal kita tak ikhlas, 1 amal kita ikhlas. Yang 1 tu Allah akan terima lah. Tetapi yang 4 tadi tu, dia dah tak dapat pahala. Allah halang dia dapat pahala kerana halangan dia tu adalah tak ikhlas tadi. Dia panggil syirik kecil. Jelas tak? Tetapi tidak membatalkan amal-amal lain. Kalau macam orang kafir, dia buat apa pun amal, dia tetap tak dikira satu apa pun. Orang kafir dia tak ada ikhlas, sebab ikhlas tu mesti kerana Allah. Dia tak akan ada bawa kepada keikhlasan tu, sebab dia buat ikhlas tu dia mesti kaitkan dengan Allah. Jadi adakah dia percaya bahawa Allah tu wujud, Allah tu satu? Ayat itu. Sebab tu, faham Okey. Ada pertanyaan lain? Okey, saya dah kongsikan nota dia, link untuk nota pada pagi ni dekat Google Drive. Boleh tengok nanti dekat nota Fadlul Amal. Izinkan saya sekejap, saya kongsikan dekat Okey. Ada pertanyaan lain yang boleh saya jawab? Jika ada. Nak tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak tanya tentang bab ikhlas ni ya. Okey, kita melakukan sesuatu kebaikan ya, kita ikhlas kerana Allah semata-mata ya. Okey, tapi at the same time niat kita ialah untuk mencari cinta Allah, mencari redha Allah dan mendapat pahala daripada Allah. Betul. Boleh tak macam tu Ustaz? Sebab Boleh. Ya. Maknanya kita dapat nakkan ganjaran daripada Allah. Ya. Adakah itu dinamakan ikhlas juga Ustaz? Ya. Dia, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia, kita level orang awam, kita buat amal tu mengharapkan ganjaran syurga, mengharapkan ganjaran pahala, betul kan? Nak cari cinta Allah. Itu sebenarnya adalah ikhlas. Kita jangan membezakan. Ada setengah orang cakap, kalau kita minta pahala, kita tak ikhlas tu sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita minta pahala. Ataupun kalau kita minta syurga, kita tak ikhlas. Sebab apa? Sebab syurga tu adalah makhluk Allah. Jadi kalau kita minta syurga, kita minta kerana makhluk. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya boleh mengelirukan dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab ayat Quran sebut, hadis-hadis sebut, buat amal dapat sekian, buat amal dapat sekian, buat amal dapat sekian. Maknanya buat kerana Allah lah tu. Macam mana kita kata kerana Allah? Kerana nak dapat pahala, mesti ikut cara Allah. Macam tu. Nak dapat ganjaran, mesti ikut cara Allah. Cara Allah tu apa? Contohkan kalau kita nak ganjaran pahala, tentulah kena ikhlas, tentulah kena ikut sunnah, contoh. Jadi dia akan buat kerana Allah lah tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang offer pada kita. Allah Ta'ala yang nak
Allah Ta'ala yang nak, yang suruh kita buat macam tu. Sebab Allah yang ciptakan manusia. Allah tahu apa keinginan manusia. Jadi cara nak motivate manusia ni buat amal, itu yang datangnya kelebihan amal. Macam tu. Okey. Kecuali, dan bahkan sebaik-baiknya lah. Kalau kita dah boleh buat ikhlas kerana Allah, nanti kan akan sampai kepada satu tahap kita buat semata-mata memang kerana Allah je. Tak ada kerana nak kata orang syurga lah, apalah. Kita buat memang kerana cinta betul-betul pada Allah tu. Itu level orang yang buat ibadat memang kerana dicinta. Dia bukan lagi buat ibadat kerana wajib. Kita faham tak? Macam kita kan. Kenapa tuan-tuan dan perempuan sembahyang subuh pagi tadi? Sebab apa? Sebab kerana dia wajib kan? Ya, kewajipan kita. Kerana kewajipan kita kan. Tapi itu kata, itu pun buat kerana Allah lah tu. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Betul tak? Allah yang wajibkan. Kita buat kerana Allah. Tapi apabila kita dah lama-lama kita buat ibadat kan, kita jadi seronok. Kita jadi suka. Mungkin bagi orang yang dia dah biasa puasa kan, contoh, dia rasa seronok puasa ni. Dia rasa seronok macam tu. Dia buat kerana cinta. Itu peringkat lain lah. Itu peringkat para rasul. Sebab tu ibadat-ibadat para rasul ni mereka special. Mereka ni manusia yang memang Allah Ta'ala jaga hati mereka. Kita orang awam, buat ibadat ni nak push diri tu nak buat, kita yang kita kena kejar. Buat ni dapat pahala berapa, dapat macam mana. Tapi nak dapat semua tu pun dia ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas tu pun nanti akan pergi kerana Allah. Itu saja yang mampu saya bagi jawapan dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lain? Dalam chat ada pertanyaan baru, Ustaz. Ya, pertanyaan baru. Ada pertanyaan apa? Sekejap. Jika seorang itu merahsiakan pemberiannya kepada seorang untuk kebajikan masjid, tiba-tiba orang tu pecah amanah dan hajat pemberi tidak ditunaikan untuk jemaah tetapi untuk dirinya sendiri. Okey, jika kita ada keperluan, contoh macam kita, dia macam ni. Kita semua, kalau kita bersedekah kan, kalau kita salah bagi pada orang, contoh ada seorang wakil, okey, saya wakil NGO sekian-sekian, contoh, kita pun kutip duit bagi dia untuk niat untuk dihantar kepada rumah anak yatim ke, bantu bantuan banjir ke, orang susah. Tiba-tiba duit tu tak sampai. Rupa-rupanya orang tu guna untuk peribadi dia. Dapat tak pahala sedekah kita? Dapat tak pahala sedekah kita? Dapat. Orang yang sedekah tu dapat lah, Ustaz. Tapi orang yang kita sedekahkan pada dia tu, dia tak sampaikan sedekah kita tu pada hajat kita. Dapat Tapi niat orang yang bersedekah tu telah sampai kepada Allah. Okey. Betul. Betul kan, Ustaz? Betul. Hanya orang tengah saja yang tidak amanah. Tapi niat beri telah dapat pahala lah. Betul saya? Betul. Okay. Seperti soalan tanya dekat chat tu, jadi kalau tuan-tuan nak rujuk, saya bagikan tuan-tuan hadis rujukan dia. Okey, tulis ya. Okey, hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 1421, hadis riwayat Muslim 1022. Berdasarkan hadis. Sebab tu kalau kita sedekah kan, tak sampai sedekah tu kepada orang menyampaikan. Dia sama juga macam kita tunaikan zakat. Kita dapat pahala kelebihan sedekah tu. Zakat tu termasuk sedekah wajib kan. Tiba-tiba tak sampai dekat penerima afdal zakat. Contoh, kita tetap dapat kelebihan-kelebihan yang kita dah belajar. Berdasarkan kepada hadis apa? Okey. Dia berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu cerita, ada satu lelaki ni, dia suka sedekah. Satu hari,
dia sedekah pada tangan pencuri. Dia tak tahu. Kita kan sekarang kan macam-macam orang buat kan. Ada yang komplot, ada yang pura-pura susah. Kita tak tahu. Tapi niat kita nak bantu. Okay. Mungkin kita datang rumah dia waktu tu dia duduk rumah dia yang buruk tu. Padahal dia ada rumah yang baru. Contoh kan. Kita pergi. Lepas tu tiba-tiba orang bagi tahu. Macam cerita hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ni ada seorang lelaki ni yang ni Nabi cerita ada seorang lelaki ni dia nak sedekah. Waktu dia sedekah satu hari tu dia letak pada tangan pencuri. Pada esok harinya orang kata, ada pencuri yang diberi sedekah. Lalu dia berkata, ya Allah, segala puji bagimu. Maksudnya lelaki tu kata apa? Allahumma lakal hamdu. Dia tak tahu tu pencuri, tapi orang kata, kau bagi duit tu pada pencuri lah. Dia kata, Allahumma lakal hamdu. Allah lah bagi segalanya pujian. Lepas tu dia sedekah lagi. Tapi sedekah tu pula dia bagi kepada wanita penzina. Lalu pada hari esoknya orang kata, ada seorang wanita penzina dia dapat sedekah lah. Lepas tu lelaki tu dia memuji Allah lagi. Dia kata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Lepas tu dia sedekah lagi. Dia letak pada tangan orang yang kaya. Rupa-rupanya orang ni ada harta. Bukan orang susah. Okey. Esok harinya orang cakap dekat dia, semalam kan ada orang kaya diberi sedekah lah. Maka dia pun memuji Allah Ta'ala lagi. Lepas tu kata Nabi SAW, maka lelaki itu didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Dikatakan kepadamu, adapun sedekahmu kepada pencuri, maka mudah-mudahan ia menjaga kehormatannya daripada perbuatan mencurinya. Adapun wanita pezina itu, mudah-mudahan dengan sedekah itu dia mahu menjaga kehormatannya dari zinarnya. Dan semoga orang kaya itu mudah-mudahan dia dapat mengambil pelajaran sehingga dia pun berinfak daripada sebagai rezeki yang Allah berikan kepadamu. Okey, maknanya Allah Ta'ala terima sedekah orang tersebut. Sedangkan dia tidak tahu. Maknanya sedekah yang kita buat ni tidak akan terbatal pahalanya. Seperti mana soalan yang ditanya, kita bagi duit kat masjid, tapi orang tu dia pecah amanah. So macam mana? Okey. Jika kita bagi tahu penerima tentang sedekah yang kita beri, adakah menandakan kita tak ikhlas? Ayat ini tuan-tuan, dia mudah je. Ingat ya, kalau kita bagi tahu kepada orang kita ada sedekah kan. Contoh, mungkin ada orang dia minta sumbangan. Betul kan? Tapi dia takut nanti macam orang tak tahu kan. Dah masuk sumbangan dah sebenarnya kan. Takut orang tu dia tak semak dekat akaun bank ke. Makcik dah ada buat sumbangan ni. Cuba nak tengok. Jadi, yelah kita nak ingatkan orang tu. Adakah kita tak ikhlas? Dia bergantung kepada hati kita. Sebab kita dah belajar. Memberitahu apa yang kita sedekahkan, tak bagi tahu apa yang kita sedekahkan, dua-dua itu Allah Ta'ala benarkan. Bahkan kalau ada keperluan, kita kena bagi tahu. Kan tambah-tambah lagi yang bentuk sumbangan dia banyak akaun dia. Banyak pecahan dia. Kan mungkin ada setengah tempat kata okey, siapa yang sedekahkan untuk anak yatim bahagian ini, untuk zakat bahagian ini, contoh untuk orang miskin bahagian ini, untuk ibu tunggal bahagian ini. Mungkin ada setengah yang mengutip tu dia perlu tahu dekat akaun dia yang mana. Tambah-tambah lagi ialah kan untuk orang tu asingkan maka boleh kita bagi tahu. Tetapi niat dia kerana Allah lah. Janganlah kita bagi tahu tu kerana kita nak dapat pujian. Iaitu bergantung kepada niat kita. Dan satu lagi, jangan kita mengungkit apa yang telah kita beri. Contohnya suatu hari tu
orang tu minta sedekah kat kita. Kita pun kata, lah, makcik kan dah bagi hari tu, kau tak ingat. Cuba kau tengok dalam akaun kau. Dia kalau kita mengungkit-ungkit apa yang kita beri, yang ini pun di antara amal pahala sedekah tu boleh terbatal. Kalau kita tak nak bagi, diam je. Makcik minta maaf, makcik tak dapat nak bagi sumbangan hari ni nak. Cukup. Jangan kita pula sampai cakap pinggang. Dah berapa kali dah minta, makcik dah bagi berapa kali dah. Jangan macam tu. Kalau kita mengungkit apa yang kita beri nak menyakiti orang itu, kita termasuk dalam ayat Suratul Baqarah 264 dan 265. 262 dengan 264. Tulis kat situ. Ayat 262, 264 dalam Suratul Baqarah. Allah Ta'ala pesan, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu bil manni wal adha. Menyebut-nyebut dan menyakiti penerima tu. Jangan. Lepas tu kalau kita tak nak bagi, jangan kita ungkit apa yang pernah kita bagi. Kadang-kadang jadi macam tu. Minggu depan dia datang lagi. Kita duk ungkit. Jangan. Kita tolak dengan cara baik. Sebab kalau kita ungkit dengan niat menyakiti orang itu, sakit hati orang itu kan, jangan. Kita sama seperti perbuatan orang yang riak. Contoh baca ayat Quran, Suratul Baqarah, surah nombor 2, ayat 262 dengan ayat 264. Ayat ni saya nak masuk nanti dekat nota nombor 2. InsyaAllah pada kalimah ikhlas yang kedua nanti saya akan masukkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon ampun dan maaf atas pengisian pada pagi ni jika ada kekurangan, kelemahan. Saya harap semua dapat nota yang kita paparkan pada hari ini. Lepas tu tolong baca maklumat-maklumat yang ada pada muka surat yang ke-7 pada muka surat yang ke-7 sehingga muka surat nombor 10 untuk memudahkan pengisian kita pada minggu depan. Kita jumpa sekali lagi minggu depan dengan tajuk kelebihan sedekah siri yang kedua. Kelebihan ikhlas siri yang kedua, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Salam.